Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid? Okey, cikgu harap semua sihat-sihat belaka. Okey, baiklah, bagi kelas kita pada petang ini, untuk kelas Bahasa Melayu, kita akan sambung pembelajaran kita di unit 9 iaitu aktifkan diri. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang kata sendi nama. Kata sendi nama. Okey, dah bersedia untuk belajar? Okey, kita tengok apa maksud kata sendi nama. Apa maksud dia? Okey, kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan. Okey, letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. Okey, kita tengok contoh kata sendi nama. Okey, contoh kata sendi nama ialah, ini adalah contoh kata sendi nama yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, yang pertama ialah di. Yang kedua, dari. Yang ketiga, daripada. Yang keempat, ke. Yang kelima, kepada, dan yang keenam ialah pada. Jadi, enam perkataan ini ialah kata sendi nama yang kita akan gunakan dalam ayat di mana selepas daripada kata sendi nama ni, maksudnya di belakang ni, akan ada frasa nama. Okey, jom kita tengok satu-satu macam mana cara penggunaannya dan contoh ayat. Okey, contoh yang pertama, kita tengok di. Okey, kata sendi nama di. Di ni kita akan gunakan untuk menunjukkan tempat. Okey, tempat sahaja. Okey, contoh di rumah. Okey, contoh yang kedua, di Kuala Terengganu. Okey, di rumah. Di Kuala Terengganu. Di atas meja. Okey, ketiga-tiga ni mewakili tempat. Okey, rumah kita di Kuala Terengganu tu, di daerah Kuala Terengganu tempat, ataupun di atas meja ni pun tempat juga. Okey, contoh ayat ialah, okey, Hana meletakkan barang-barang di atas meja. Okey, jadi kita gunakan kata sendi nama di untuk ayat ini. Okey, belakang ni adalah frasa nama di atas meja. Okey, atas meja ni ialah tempat. Okey, yang kedua ialah dari. Okey, dari ni kita akan gunakan untuk menunjukkan masa, tempat atau arah. Okey, contohnya ialah dari pukul 9 pagi. Okey, ini ialah masa 9 pagi. Kemudian dari sekolah. Sekolah ni ialah contoh tempat. Okey, dan dari belakang. Okey, belakang ni arah. Okey, arah belakang, arah hadapan, dari kiri, dari kanan, dari apa lagi? Dari atas, dari bawah dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh ayat bawah ni. Hani bersenam dari pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Okey, jadi dari, selepas dari ialah masa. Okey, masa ni adalah masa. Ataupun sekolah. Saya pulang dari sekolah. Okey, itu antara contoh ayat lah. Okey, kemudian yang ketiga, kata sendi nama yang ketiga ialah daripada. Okey, daripada ni kita gunakan untuk menyatakan asal kejadian, orang dan perbandingan. Okey, contoh daripada kapas. Okey, ini ialah asal kejadian. Okey, contoh sini, okey, ada gambar kapas. Okey, baju daripada kapas dia jadi baju. Jadi baju ini diperbuat, okey, baju ini diperbuat daripada
kapas. Okey. Jadi kapas ni jadi baju ni asalnya daripada kapas lah. Macam tu. Okey. Contoh yang kedua daripada ibunya. Ibu ni ialah orang. Okey, orang di sini. Dan daripada kayu. Contoh yang ketiga. Ini ialah perbandingan. Okey. Contoh ayat, besi itu lebih kuat daripada kayu. Okey, jadi ayat ni dia bandingkan besi dan juga kayu. Okey, cuba tengok di sini. Okey, cuba tengok di sini. Okey, ini contoh. Okey, cikgu bagi daripada pukul 9 pagi. Daripada belakang. Okey, rasanya betul ke salah? Daripada pukul 9 pagi. Okey, kita tengok pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi ialah masa. Okey, bila masa kita tak boleh guna daripada. Jadi jawapan ini, jadi penggunaan ini salah. Okey, salah. Tak boleh guna daripada, kita guna dari sahaja. Okey, dari pukul 9 pagi. Okey, belakang. Belakang ialah arah. Arah kita guna, boleh guna daripada? Salah juga. Okey, tak boleh guna, kita guna dari sahaja. Sebab cikgu dah bagi tahu tadi, dari kita gunakan untuk masa, arah dan juga tempat. Okey, jadi ayat yang betulnya dari pukul 9 pagi, dari belakang. Okey, bukan daripada pukul 9 pagi, bukan. Okey. Seterusnya yang keempat ialah ke. Ke kita gunakan untuk menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Okey, arah yang dituju ni maksudnya contoh ke dalam bakul sampah. Okey, contoh. Dan yang kedua ke marang. Okey, contoh ayat ibu mahu pergi ke marang. Okey, maksudnya ibu mahu pergi. Ibu mahu pergi. Tak, maksudnya ibu ni tak sampai lagi ke marang. Tak sampai lagi. Ibu baru je nak pergi ke marang. Jadi kita gunakan ke. Okay, seterusnya yang kelima, kepada. Okay, kata seni nama yang kelima ialah kepada. Okay, kepada kita gunakan untuk manusia atau orang yang dituju. Okay, contohnya ialah kepada ayah, kepada Umar. Okay, jadi kepada ni kita gunakan untuk manusia sahaja. Okay, contoh ayat dia, Afiq mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Okay, kita tak boleh buat ayat Afiq mengucapkan terima kasih ke ayahnya. Salah. Okay, kena gunakan kepada. Okay, seterusnya yang keenam, pada. Okay, pada kita gunakan untuk menyatakan waktu atau masa. Contohnya pada pukul 10 malam. Pada hari Sabtu. Pada tahun 2021. Okey, jadi hari, pukul, tahun semua itu ialah masa ataupun waktu. Okey, jadi contoh ayatnya, ibu pergi ke pasar pada hari Sabtu. Okey, jadi kita habis dah 6 kata seni nama. Jadi sekarang apa yang kamu boleh buat ialah sila buka buku latihan, buku aktiviti jilid 1 muka surat 68. Okey, muka surat 68. Lengkapkan petikan dengan kata seni nama yang betul. Okey, atas ni dia dah beri dah kata seni nama. Okey, jadi boleh jawab, baca dan jawab apa dan tulislah apa jawapan yang betul. Okey, kemudian untuk latihan yang kedua, bina ayat berdasarkan kata seni nama di dalam buku tulis. Okey, boleh buat contoh macam cikgu ni. Okey, nombor 1 di. Okey, cikgu dah bagi contoh dah. Ayat dia, saya tinggal di kampung Alor. Okey, yang kedua dari. Jadi, apa ayat yang sesuai, yang betul? Okey, jadi kamu boleh bina ayat di sini. Okey, daripada di sini ke. Okey, tulis ayat di sini kepada dan juga pada. Okey, jadi itu saja kelas kita pada
petang ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh PM Cikgu, boleh tanya Cikgu. Okey, terima kasih.